Jadi topik untuk hari ini yang kita akan belajar adalah tentang subjek geografi. So saya dah pecahkan dalam beberapa subtopik yang kecil untuk kita mudah rujuk. Jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang sektor pelombongan. Maka dalam sektor pelombongan ni saya dah pecahkan kepada 5 bahagian. Bahagian pertama adalah taburan dan jenis-jenis aktiviti pelombongan di Malaysia. Yang kedua, faktor-faktor kepentingan sektor pelombongan di Malaysia. Yang ketiga, kesan-kesan aktiviti pelombongan terhadap alam sekitar. Dan yang keempat, langkah-langkah melestarikan sumber pelombongan di Malaysia. Dan yang terakhir iaitu yang kelima adalah sumber tenaga fosil dan sumber tenaga gantian. Okey, itu adalah 5 pecahan topik kepada sektor pelombongan dalam subjek geografi STPM Penggal 2. Okey, nantikan. Tadi saya dah bagikan kepada 5 poin utama. So poin yang pertama adalah jenis mineral dan taburan. Dalam jenis mineral dan taburan ni kita ada di Malaysia, lebih kurang kita ada tolak tambah, lebih kurang kita ada 4 jenis mineral yang paling utama digunakan di Malaysia. Yang pertama apa? Yang pertama adalah biji timah. Yang kedua adalah gas asli. Dan yang ketiga adalah petroleum. Yang keempat adalah arang batu. So kita akan bincang lebih sikit kepada biji timah, sebab biji timah ni antara yang paling kita mungkin kurang gunalah di Malaysia ni. Yang pertama adalah faktor-faktor kemelesetan biji timah. Yang pertama adalah kerana wujudnya bahan pengganti yang lain. Sama juga macam kita tuan-tuan, bila kita dah ada benda lain yang lebih baik, tentu kita akan tinggalkan sesuatu yang lebih kurang manfaat, kan? Betul tak? Biji timah ni manfaat, tapi bila wujudnya bahan ganti yang lain, dia akan menggantikan biji timah. Jadi itu adalah antara faktor kemelesetan penggunaan biji timah. Jadi yang kedua adalah sumber berkurangan dan peningkatan kos operasi. Jadi untuk operasi biji timah ni adalah lebih mahal berbanding kita operasi benda-benda lain lebih sintetik yang diciptakan benda lain yang dapat menggantikan biji timah lebih mudah diproses. Maka kita akan ambil yang tu. Jadi faktor yang ketiga adalah kemelesetan ekonomi dunia. Bila jatuhnya harga biji timah per kilogram dalam tahun 1960 lebih, tak silap saya, apabila jatuhnya harga biji timah, maka penggunaan biji timah pun semakin berkurangan. Dan sumber jenis mineral yang kedua adalah gas asli. Gas asli ini adalah simpanan gas asli utama di Malaysia, antaranya terletak di Pantai Terengganu, Sarawak dan juga Sabah. Okey, untuk jenis mineral yang ketiga adalah petroleum. So kau nak tahu tak? Petroleum ni, simpanan petroleum mentah di Malaysia ada lebih kurang 3 bilion tong. Dan setiap hari hanya digunakan sebanyak 650,000 tong setiap hari. Dia kalau saya kira balik lebih kurang 12 tahun kot baru habis. Kalau guna sebanyak 650,000 sehari, lebih kurang 12 tahun habis lah petroleum tu. So sebab itulah kita kena guna benda yang lebih dapat menggantikan petroleum, iaitu seperti sumber tenaga elektrik. Macam kita guna kereta elektrik. Selepas ni banyak-banyak beli kereta elektrik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Untuk jenis mineral yang keempat adalah arang batu. Arang batu ni dilombong dan digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik yang menjadi sumber alternatif kepada petroleum dan gas asli. So kita masuk pula kepada faktor-faktor yang mempengaruhi sektor pelombongan di Malaysia. Ada beberapa faktor, lebih kurang tambah tolak ada lebih kurang 7 faktor yang mempengaruhi sektor pelombongan di Malaysia. Yang pertama adalah faktor tenaga buruh dan kepakaran. Yang kedua adalah faktor keupayaan teknologi. Dan yang ketiga adalah faktor kemudahan asas. Yang keempat adalah faktor ekonomi. Yang kelima adalah faktor fizikal. Dan yang keenam adalah stok sumber dan kualiti sumber. Dan yang ketujuh adalah faktor governance ataupun faktor kerajaan. Untuk faktor tenaga buruh dan kepakaran ini sebenarnya di Malaysia adalah sangat kurang. So contohnya Petronas telah mengambil langkah dengan menghantar buruh-buruh dia ke luar negara untuk belajar tentang cara-cara untuk seperti jurutera cari gali, kawalan mutu dan R&D. Itu antara salah satu kepentingan faktor tenaga buruh dan kepakaran. Faktor keupayaan teknologi pula adalah contohnya seperti penggunaan satelit untuk mengesan kawasan yang ada petroleum, dan kita guna, ada juga nama dia dipanggil teknologi seismik, dan penggunaan satelit untuk upayaan teknologi. Untuk faktor kemudahan asas pula adalah kita ambil kira tentang faktor ketersampaian antara tempat kita cari gali bahan mentah dan kepada tempat pengilang ataupun tempat pengusaha tersebut. Maknanya kalau contoh dulu biji timah, kita guna kereta api untuk angkut biji timah daripada tempat pelombongan ke tempat perusahaan tu. So faktor kemudahan asas ni memainkan peranan yang penting dalam sektor pelombongan di Malaysia. Untuk faktor ekonomi pula, dia mengambil kira tentang harga pasaran. Maknanya kalau harga pasaran petroleum tu tinggi, harga pasaran tinggi, maka pengeluaran pun akan meningkat. Contohnya macam pada tahun 2012 harga untuk setong
petroleum adalah sebanyak USD 87 USD. Maka makin meningkat makin banyaklah pengeluaran. Untuk faktor fizikal pula adalah contohnya kita ambil kira seperti Malaysia yang berdekatan dengan yang terletak di pentas Sunda, yang mana adalah lebih kurang 180 meter sahaja daripada laut, yang mana akan memudahkan proses penggerudian untuk pencarian minyak petroleum. So itu antara faktor fizikal kenapa Malaysia yang mana terletak di atas pentas Sunda yang memudahkan lagi proses untuk perlombongan. Untuk stok sumber dan kualiti sumber, antara salah satu faktor lagi adalah Malaysia, contohnya seperti yang saya telah beritahu tadi, Malaysia ada lebih kurang simpanan petroleum sebanyak 3 bilion tong. So maknanya kualiti minyak Malaysia dan kuantiti dia sudah sangat banyak. So itu antara faktor yang mempengaruhi sektor perlombongan di Malaysia adalah stok yang ada di sesebuah negara tersebut. Untuk faktor kerajaan pula, contohnya kerajaan telah mewujudkan ataupun menubuhkan PTG. Apa PTG? PTG adalah agensi berkaitan seperti pejabat tanah dan galian. Jadi apa agensi PTG ni buat? Contohnya adalah PTG diberikan kuasa oleh kerajaan untuk mengawal aktiviti perlombongan dengan cara mengeluarkan lesen bagi menjalankan aktiviti perlombongan dan menetapkan kawasan yang boleh dilombong. So itu antara salah satu usaha kerajaan, iaitu faktor kerajaan untuk yang mempengaruhi sektor perlombongan di Malaysia. Untuk poin yang ketiga adalah kepentingan sektor perlombongan di Malaysia. Kita ada beberapa kepentingan yang paling utama perlombongan di Malaysia ni. Antaranya adalah kita ada 4. Yang pertama adalah sudah tentu peluang pekerjaan kepada penduduk di Malaysia. Poin yang kedua adalah bahan mentah kepada sektor perindustrian, dan yang ketiga adalah menyumbang kepada pendapatan ekspor negara. Yang keempat adalah pembinaan teknologi dan kepakaran. Okey, kita masuk pula kepada kepentingan sektor perlombongan di Malaysia, iaitu seperti yang saya sebut tadi, faktor yang pertama adalah peluang pekerjaan, betul tak? Sebab apa? Sebab sumber sektor perlombongan di Malaysia ni lebih kita dapat beri banyak peluang pekerjaan. Contohnya kepada siapa? Kepada ahli geologi petroleum, kepada jurutera, kepada ahli oceanografi, apa benda tu? Juruteknik, pegawai tadbir dan buruh. Jadi itu antara faktor yang sangat besar yang dapat beri peluang pekerjaan kepada ramai orang yang terlibat dengan sektor perlombongan. So itu antara kepentingan pertama, iaitu peluang pekerjaan. Bahan mineral contohnya macam petroleum, biji timah dan gas asli menjadi sumber untuk perindustrian di Malaysia. Contoh kan macam biji timah digunakan dalam industri pembuatan kuiter, elektronik dan penyaluran timah. So macam petroleum dan gas asli pun dia ada kegunaan yang masing-masing kan. So mari kita dapat lihat sini adalah bahan mentah digunakan untuk sektor perindustrian. Kepentingan yang ketiga adalah menyumbang kepada pendapatan ekspor negara. Contohnya kan macam pada tahun 2000 Malaysia telah mengimport petroleum mentah sebanyak beberapa bilion. Keuntungan dia adalah 14.2 bilion. Itu sangat besar. Betul tak? Sebab minyak di Malaysia lah minyak yang berkualiti. Dia apabila kita import, apabila kita ekspor, kita jual kepada negara lain, kita akan dapat keuntungan yang besar. Sama juga dengan gas asli, biji timah dan lain-lain. Banyak keuntungan yang dapat kepada negara Malaysia. So untuk kepentingan yang keempat adalah pemindahan teknologi dan kebakaran. Contohnya macam Petronas yang digunakan teknologi seismik dan juga satelit yang digunakan untuk mengesan lokasi medan petroleum, yang mana akan memudahkan lagi pekerjaan sektor perlombongan di Malaysia. Contohnya macam penghasilan minyak pelincir sintium yang dihasilkan oleh Petronas. So di sini adalah antara beberapa bukti yang menunjukkan kepentingan sektor perlombongan di Malaysia, iaitu pembinaan teknologi dan kepakaran, yang mana kita boleh ekspor juga kita punya kepakaran ke luar negara dan kita import kepakaran luar negara kepada kita untuk kita guna untuk manfaat di negara Malaysia. So sekarang kita akan lihat pula tentang kesan-kesan aktiviti perlombongan di Malaysia. Kesan tu ada dua, iaitu kesan kepada persekitaran fizikal dan juga kepada persekitaran manusia. Untuk persekitaran manusia, kita ada 3 kesan utama yang memberi kesan kepada persekitaran manusia. Salah satunya adalah perkembangan kawasan pertempatan. Sebab apa? Sebab contohnya apabila bukanya kawasan perlombongan, kawasan tersebut akan dibanjiri oleh migran-migran dan pelbagai penduduk lain lah akan buka. Contohnya seperti Bukit Larut, Taiping, Ipoh, Kuala Lumpur. Itu contoh tempat-tempat kawasan perlombongan. Yang pertama adalah perkembangan kawasan pertempatan. Yang kedua adalah mewujudkan sistem pengangkutan dan kemudahan asas, perkhidmatan dan pusat rekreasi. Seperti yang saya sebut tadi, apabila terbukanya tempat perlombongan akan wujudnya kehadiran migran-migran luar, orang luar akan datang, akan binanya pertempatan di situ. Bila adanya pertempatan akan adanya macam pasaraya, tempat rekreasi, padang, seperti semualah. Maka ada seperti pertempatan di kampung. Yang ketiga adalah mewujudkan industri berkaitan. Contohnya macam mana?
Contoh industri yang berkaitan adalah seperti petrokimia, proses gas asli, pengeluaran baja urea dan penjanaan sumber kuasa. Itu antara salah satu kepentingan yang akan wujud apabila adanya pusat peleburan di suatu kawasan pertempatan manusia. Dan untuk kesan-kesan untuk persekitaran fizikal ni ada banyak, lebih kurang ada 7. Yang pertama adalah pencemaran laut dan ekosistem terjejas. Seperti yang kita tahu, apabila wujudnya peleburan ni, dia akan wujudnya sisa-sisa peleburan. Apabila wujud sisa-sisa peleburan, akan wujudlah pencemaran laut. Sebab apa? Sebab sisa-sisa tersebut akan dialihkan ke mana? Ke laut pandai. Dan yang kedua adalah pencemaran sungai. Sama juga, dia akan alihkan ke sungai. Sisa-sisa buangan bahan lembungan tadi akan dialihkan ke sungai. Ke sungai akan ke mana? Ke laut. Ke mana? Ke laut pandai. Dan yang ketiga adalah hakisan tanah dan pembenapan dasar sungai. Apabila wujudnya bahan-bahan sisa-sisa peleburan tu, apabila dibuang di sungai, dialihkan ke dalam sungai, akan wujudnya mendapan-mendapan seperti bahan-bahan urea, merkuri, apa semua tu bahan-bahan sisa buangan di peleburan. Yang ketiga, yang keempat adalah gangguan terhadap tekstur dan struktur tanah. Apabila wujudnya sisa-sisa peleburan ni, maka dalam sisa-sisa itu ada macam-macam kan, ada benda-benda bahan berat, bahan kimia yang membahaya dan pelbagailah yang mana akan merosakkan struktur tanah dan merosakkan kesuburan tanah tersebut. Maksudnya di kawasan peleburan biasanya dia tidak ada kehidupan pokok yang subur kan, sebab tanah di situ tidak subur. Dan yang kelima adalah pencemaran udara, jerebu dan hujan asid. Apabila wujud peleburan akan wujudnya sisa pencemaran udara, pencemaran air dan pelbagai lagi. Dan yang keenam adalah tinggalan kawasan peleburan. Apabila adanya tinggalan kawasan peleburan, di situ tak boleh macam dah tak boleh guna kan, lebih kurang begitulah yang saya faham. Dan yang terakhir adalah cerun-cerun bukit yang musnah disebabkan aktiviti peleburan. Apabila kita buat aktiviti peleburan, tentunya kita akan mengambil ruang tanah dan kawasan-kawasan bukit yang mana tempat adanya sumber-sumber mineral. So di situ akan merosakkan cerun-cerun bukit. Dan untuk poin yang keempat pula adalah kita akan lihat pula kepada langkah-langkah melestarikan sumber peleburan di Malaysia. Kita ada lebih kurang 4 langkah yang utama yang boleh kita buat untuk kita melestarikan sumber peleburan di Malaysia. Yang pertama adalah apa? Yang pertama tentunya amalan pengurusan yang strategi. Contohnya kita ada tiga cara. Cara yang pertama adalah kita kurangkan pencemaran udara. Yang kedua, kita menguatkan struktur cerun bukit. Ada pelbagai cara kan. Dan yang ketiga adalah kita melakukan kerja-kerja pembersihan. Selepas aktiviti peleburan, kita buat SOP yang betul untuk kita bersihkan kawasan peleburan. Maka di situ kita akan melestarikan sumber peleburan di Malaysia. Dan langkah yang kedua adalah langkah-langkah perundangan, macam biasalah langkah-langkah yang dibuat oleh kerajaan dan pelbagai-bagai sektor yang lain. Yang ketiga adalah menggunakan sumber tenaga gantian. Seperti apa? Seperti hidroelektrik, tenaga suria, tenaga ombak, tenaga berjisim dan juga tenaga fosil pandai. Dan yang terakhir adalah kempen dan pendidikan alam sekitar. Seperti biasalah, apa-apa saja kita perlu ada kempen supaya masyarakat sedar. Kempen ni ada banyak jenis juga. Kita boleh melakukan kempen fizikal dan kempen secara maya. Seperti apa? Seperti kita buat kempen tak nak buang sampah merata, tak nak sebarkan perkara negatif vibes, jangan sebarkan. Kalau tak tahu, tak pasti, jangan sebarkan. Ada kaitan ke? Mungkin ada kaitan kot. Itu antara salah satu kempen. Itu kempen fizikal, kempen dalam alam maya. Jadi kita sama-sama melestarikan peleburan di Malaysia ini dengan cara-cara 4 langkah tersebut. Maka itu sahaja perkongsian saya tentang sektor peleburan di Malaysia dalam tajuk bab geografi semester 2 STPM. So kalau ada apa-apa pertambahan ataupun kekurangan, bolehlah komen di bawah supaya saya dapat tambah pada masa yang akan datang. Dan yang penting, jangan lupa subscribe dan share kepada orang lain kalau anda dapat boleh manfaat ini. Okay? Share kepada orang lain supaya orang lain dapat manfaat juga. Terutamanya tag rakan-rakan orang yang jenis tak suka baca buku tu dan suka tengok video je. Tag kawan-kawan supaya tengok video ni dan share. Okay? Subscribe sekali.